Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengar tak? Waalaikumsalam, dengar tak? Okey, ni sekejap je. Ya. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Semua ada Lupa pula nak check. Yalah, semua ada rasa. Permas Jaya 2. Mana list tadi? Okey, Tanjung Puteri Resort. SK Tanjung Puteri Resort. Ada Kak Yati? Ada Puan, ada. Okey, SJKC Masai ada. Kak Maya ada Ada Puan. Okey, Taman Megaria ada. SK Taman Megaria dengan SMK. Ada, SMK ada. Ada. SK Taman Megari ada. SK pun ada. Okey. Tadi Mahadi ada Taman Permas Jaya 2. SK Kopok ada. Ada Puan. Okey. Bandar Sri Alam, SMK Bandar Sri Alam. SMK Bandar Sri Alam ada tak? Macam dia baca dah mesej tadi. SMK Sri Kota Puteri ada. Encik Hamzah ada tak? Tadi macam nampak. SMK Sri Kota Puteri. Azwani ni SMK Sri Kota Puteri kan? Betul tak? Azwani Musa, betul tak? Risau, salah pula. Ni pun Encik Hamzah ada. Okey, Encik Hamzah ada. Tu apa nama? SMK Bandar Sri Alam. Bandar Sri Alam ada tak? SMK Bandar Sri Alam. Tak ada Sekejap Sekejap nak call.
Okey. Dah inform SMK Bandar Si Alam. Okey, sekejap nanti dia masuk. Sementara tu saya tunjuk ni sikit, gatal pula tangan kaki dia. Mana dia? Okey, ni untuk pengetahuan semula. Saya ingat saya dah masuk dalam grup GPK bila macam 2 hari lepas ke apa. Yang ni saya masuk hari ni untuk grup RPI yang GPK ataupun penyelaras tak ada dalam grup RPI tu nanti kita add lah. Buat sementara ni kita untuk sekolah-sekolah yang akan dipantau lah oleh JPN dengan JPN lah sebenarnya dalam masa 28 bulan 10 ni sampai 15 bulan 11. Okey. Jadi Pasir Gudang ni ada 8 buah sekolah yang akan dipantau iaitu sekolah tuan-puan lah yang masuk dalam GM hari ni. Okey, so tarikh ni 28 hingga 15 hari bulan 11. Jadi yang masa pemantauan PAPR pun dia patutnya bermula 14 hari bulan 11 tu. Nanti saya tengok balik lah jadual sekolah-sekolah yang sepatutnya pada tarikh tu sebab dia macam JPN ni baru maklum kan, kita pun jadi clash lah kan sebab yang satu lagi pun pemantauan PAPR tu pun sebenarnya JPN juga, cuma bawah sektor yang berbeza lah sebenarnya sektor peperiksaan dengan pentaksiran. Okey. Jadi ni saya kongsi dulu, saya rasa ada yang dah tengok benda ni tapi saya kongsi balik. Yang tentang yang tentang dengan Nazil lah Okey, kita tengok dulu yang ni rubrik ni yang penilaian kendiri ni semua dah isi kan? Sekolah-sekolah yang saya panggil ni kalau boleh semua dah isi lah sebab sebelum 30 Oktober tapi maknanya jangan bagusnya sebelum tu lah 28 Oktober tu nanti supaya masa JPN datang tu dia dah ada lah penilaian kendiri sekolah-sekolah. Jadi saya minta semua penyelaras RPI dengan GPK buat sekali lah bagi kerjasama dengan penyelaras RPI, jangan dia seorang lah yang kena buat kan. Suara saya jelas tak? Jelas Puan. Okay. Thank you. Okay, ni yang yang sekolah-sekolah isi kan, nanti dampaklah penilaian kendiri. Tapi tak apa kalau lemah ke apa tak ada masalah sebab kita pun nak tambah baik dekat PPKI kita kan. Okay, yang ini dia punya rubrik yang dia akan gunalah Okay, pertamanya yang ini kena ada Akta Pendidikan 1996. Nanti buat partition lah macam apa macam PAPR ke macam apa? Ada tak? Saya lupa lah. PPI macam PPI. So yang ni sebenarnya ada. Kalau cikgu nak print, kalau surat ni boleh lah cikgu nak print kan. Kalau macam Akta Pendidikan ni saya rasa pun di dalam peraturan pendidikan khas tu tengok macam mana kalau dia terlalu tebal, cikgu sediakan QR code. Tajuk depan tu letaklah punca kuasa, dokumen punca kuasa RPI. Jelas tak yang bahagian ni So ada 5 dokumen lah secara salinan lembut ataupun salinan keras. Jadi boleh sediakan QR code. Mungkin surat-surat ni cikgu boleh print lah sebab surat kan simple. Jadi cikgu boleh tengok terus kan. Yang tebal-tebal ni, buku panduan ni boleh cikgu letakkan QR code. Okey, seterusnya kita ada jawatan kuasa kurikulum yang ni sebenarnya kita memang dah ada kan dekat dalam dalam fail PPI. Dalam fail PPI. Jadi yang ini tadi tapi yang ni tak ada pula kata salinan keras, salinan lembut ke Okey, yang ini cikgu masukkan je lah carta organisasi kan. Carta organisasi penubuhan jawatan kuasa kurikulum JPKS
di sekolah kalau yang atas ni di SPK, Jawatan Kuasa Kurikulum ni. Di SPK. Kalau apa tu nama tadi okay. JPKS ni kena letaklah catat organisasi dia dalam file tu. Lepas tu nak tengok ada penglibatan ibu bapa ni cikgu boleh masukkan lah. Mungkin letak nama pengerusi apa jawatan kuasa permuafakatan cikgu. Sekolah cikgu masukkan nama dia kan. Lepas tu ada perancangan dan direkodkan dengan baik. Kalau perancangan ni kalau tak faham, kalau tak silap saya lah sebab kita hari tu pun saya tak pergi kan, saya kan kat MPQL yang Dr. Asno pun dia tak pergi. Yang masa meeting dengan JPN tentang ni yang kita tahu ada perancangan ni maksudnya kalau RPI ni tak silapnya ada timeline juga, betul tak? Fatin? Ada timeline juga kan kalau untuk RPI, betul tak? Betul Puan. So cikgu boleh masukkan timeline lah dalam tu. Ada benda lain tak kita boleh masukkan dalam ni Fatin? Yang saya nampak timeline ada lain tak? Kalau nak takwim RPI lah, maksudnya sidang apa dia punya sidang 1 bila, 2 bila, lepas tu masukkan dia punya takwim untuk RPI je lah kiranya untuk yang perancangan tu pun boleh juga. Okey. Kalau nak masukkan tu bagus. Nanti next time kita boleh buat macam plan intervensi lah seandainya macam contoh tak dapat mencapai RPI tu, nanti saya ajar lain kali Tapi saya rasa korang pun pandai plan intervensi tu yang pintas tu kan. Kalau next time lah saya ajar kalau nak masukkan sebenarnya baguslah untuk strategi mencapai matlamat tu. Okey, seterusnya ini supaya dapat skor 3 lah yang kat sini kita boleh letak skor 2 ataupun skor 3 lah untuk sekolah kita. Yang 01 ni kalau boleh jangan ada lah start dengan 2 ataupun 3. Okey, lepas tu ni catat organisasi ni, yang ini catat organisasi JPKS tadi tetapi dipaparkan. So ada papan board ke atau something lah untuk pemaparan. Kalau ada sekolah yang ada jenis mungkin ada yang sekolah ada dashboard ke, ada Google Sites ke, boleh masukkan lah dalam tu, boleh print, boleh tunjuk contoh lah kan. Sebab kalau disebar luas pada semua warga pendidikan khas melalui pelbagai medium ni, maksudnya macam kita SKPMG lah dia punya penilaian, maksudnya cikgu masukkan dalam WhatsApp, cikgu masukkan dalam Telegram, cikgu masukkan dalam Google Sites ke kalau ada kan, ada setengah sekolah ada Google Sites kan, yang setakat saya tahu yang ada SK Kota Masai 2, saya rasa Sri Alam 2 ada kot. Sekolah yang kat dalam ni ada tak yang ada Google Sites tentang PPKI? Mungkin Google Sites tu sebenarnya boleh gabung dengan sekolah kita, sekolah yang induk tu. SJKC Masai ada tak? Kak Maya? Ya Puan, kita ada drive Puan. Drive. Apa dia? Drive, dalam drive. Drive. Maksudnya gini. Sorry. Yang ini kan saya ni nak bantu korang lah nak bantu, tapi tak adalah saya nak suruh buat dalam masa terdekat ni. Saya pun dah cakap dengan JPN sebab mungkin saya minta tarikh akhir lah November tu, sebab saya pun macam tak boleh bagi komitmen lagi yang awal-awal ni. Cuma saya nak maklum kalau sekolah ada Google Sites, masukkan dalam Google Sites sekolah ataupun Facebook sekolah ke, tak ada masalah rasanya Facebook sekolah untuk untuk cikgu-cikgu dapat skor ni. Cikgu nampak tak skor ni? Saya pun risau tak nampak kecil ke, aku ni memang nampak besar. Tindakan dilaksanakan ada dipaparkan. Kalau setakat ada dipaparkan, cikgu akan dapat skor 1. Jelas Kak Maya yang tu? Kak Maya boleh dengar?
Boleh Wan. Semua orang jelas tak, kalau saja je sebut nama Kak Maya. Okey. So kalau dapat yang pertama ni ada dipaparkan, maksudnya mungkin depan, kalau tak silap saya Permas Jaya 2 dia letak dekat depan kelas dia tu, tak silap saya lah. Saya pernah pergi sekolah mana lagi yang kita sebut ni SMK Taman Megaria, saya tak perasan ada kat mana. Saya tak tengok hari tu. Macam depan tu macam kosong Nurisa ada ke siapa dalam ni? Ada Puan, saya join. Saya ada. Okey. Kalau tak silap saya pergi sekolah awak yang baru ni lah kan, macam awal Oktober ke apa, saya macam pergi ke akhir September tu, macam tak nampak ada board. Kalau ada board, maksudnya awak letak satu kat situ, maksudnya ada dipaparkan lah. Oh, awak letak kat laluan yang PPI yang gelap sikit tu okey. Maksudnya yang itu ada dipaparkan. Kalau ada board pun bagus juga. Saya rasa board bolehlah beli pakai duit LPBT. Kalau itulah ataupun macam board yang biasa tu pun boleh, yang simple bentuk apa, macam letak gambar agung tu ke apa kan, tapi besar sikit lah. Tu boleh letak kat tiang-tiang awak tu kan. So ada dipaparkan yang itu, baru dapat skor 1 lah Kalau disebar luas kepada semua warga, pendidikan khas melalui pelbagai media. Maksudnya warga ni kalau nak jelas, dia sebenarnya cikgu kita, PPM kita, ibu bapa kita, tu warga pendidikan khas. Tu warga. Mungkin cikgu boleh buat macam hari tu saya macam ada nak perasan Fitria ke apa tanya tentang flyers kan. Yang itu boleh juga guna flyers. So tu buktilah flyers. Ataupun kalau macam letak dalam Facebook ataupun dalam Google Sites, yang itu sebenarnya dah terus dapat 2 dengan 3 lah. Ni saya nak maklum lah saya tak adalah nak paksa suruh dapat skor 3, tapi maksudnya on the way ke skor 3 tu lah jelas tak yang bahagian ni? Boleh bagi respon tak? Bintang ke? Pop percun ke? Okey, seterusnya kita ada tadi SMK Bandar Shah Alam dah masuk Suzy ke siapa dah masuk? Suzy ada. Okey, seterusnya kita minit mesyuarat minit mesyuarat JPKS. Yang ni mesti dah ada, betul tak? Ni awal-awal tahun dah ada kan Fatin? Ni pelaksana RPI, betul tak? Dia macam PAPR lah, mesti dah ada, betul tak? Betul. So yang ini masukkan dia sebenarnya dia nak minit mesyuarat. Ada pelantikan pelaksana RPI. Dengan senarai pembahagian murid mengikut pelaksana RPI dinyatakan dengan jelas. So yang ini bukti dia kita nak ada minit mesyuarat tu lah. Minit mesyuarat direkodkan. Yang ni mesyuarat dilaksanakan. Mungkin dekat sini cikgu boleh masukkan lah kalau kita buat evident kan, sebenarnya yang tu cikgu boleh masukkan apa tu, yang kehadiran dalam mesyuarat kan ada apa borang apa SPSK PK03 ke? Lupalah saya. Yang ada kehadiran kalau ada buat mesyuarat ke kan, masukkan tu. Lepas tu kalau nak ada gambar letak, kalau tak nak pun tak apa. Lepas tu yang penting dia kena ada minit mesyuarat lah. Kehadiran mesyuarat dalam nak bukti dia antaranya itulah surat panggilan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum ataupun JPKS dilaksanakan. Ni kan dah ada kan? Sepatutnya dah ada satu mesyuarat sebelum korang buat sidang pertama tu, betul tak? Fatin, ada kan? Dan sebelum buat sidang yang pertama awal tahun tu, dia ada mesyuarat. So dekat situ sepatutnya ada surat panggilan mesyuarat lah. Lepas tu dia ada minit mesyuarat. Lepas tu pelantikan pelaksana ni masukkan dalam tu dengan senarai pembahagian. Okey, so yang ni settle. Ni senang je ni. Okey, dokumentasi RPI ni, yang ni mungkin semua sekolah buat dah, cuma mungkin tak dokumen dengan rapi lah So dokumen ni kita nak ada susunan dia macam ni lah borang rumusan prasidang, surat jemputan sidang pertama. Ni dah ada kan dengan parents, surat jemputan sidang, borang rancangan pendidikan individu, murid berkependidikan khas, borang rancangan. So yang borang ni sebenarnya saya rasa sekolah dia akan masukkan kan
borang-borang yang dah diisi dengan maklumat murid tu lah. Surat-surat ni kalau boleh tanda tangan guru besar lah untuk menunjukkan kebersamaan guru besar dalam program pendidikan khas sebab kalau dapatan nazir tu dia kata macam guru besar sekolah kita lah. Bila ada PPKI ni macam mungkin dia ambil tanda tangan JPK je, maksudnya guru besar dia kena cakna lah sebab dia ketua jabatan kan. Okey, lepas tu ada surat persetujuan rancangan bikin individu, surat jemputan sidang. Okey, yang borang rancangan ni sebenarnya sebaiknya ditandatangani lah. Dah tanda tangan dengan parents sebab kalau saya pun datang sekolah kadang saya tengok tak ditandatangani. Sebenarnya kena tanda tangan lah kalau Nazir yang datang dia lagi strict kan. Nazir baru je datang dekat JB. Pasir Gudang dia tak pernah datang lagi. Mana tahu ada pilihan. Okey, pemantauan dilaksanakan mengikut buku panduan rancangan ni. Ni tak apa. Pemantauan laksanakan ni RPI yang barulah. So, buku panduan rancangan pikat individu yang baru ni masukkan juga dalam bentuk QR code ataupun mula-mula muka depan dia, lepas tu letaklah belakang dia QR code kan. Tindakan dilaksanakan ada perancangan, ada pelaksanaan dan perekodan. So, ada perancangan yang tadilah perancangan tadi. Cikgu ada sediakan surat-surat. Pelaksanaan tadi kan ada gambar yang cikgu buat sidang ni ke dan ada perekodan dia, ada laporan sidang tu masukkanlah so kita nampak pelaksanaan dia tadi. Ni macam kata PDCA tu lah yang P tu plan ada surat kan, ada surat, ada timeline. Pelaksanaan tu tadi masa kita buat sidang tu kan, ambil gambar, ada laporan. Perekodan ni bolehlah nyatakan tadi yang laporan tadi. So sesi perkongsian ilmu berkaitan RPI ni tindakan dilaksanakan pelaksanaan. Okey, sesi perkongsian ilmu berkaitan RPI ni dia kata ada dilaksanakan, disebar luas pada semua warga, pada pentadbir dan ni. Dia sebenarnya yang ini saya tak rasalah orang cikgu-cikgu ni ada buat untuk pentadbir dengan semua warga sekolah, ada tak? Yang bahagian nombor 3 ni. Kan malas pula nak buka tutup macam gini nampak. Ada tak buat dekat mana? Ada buat tak yang nombor 3 tadi? Dekat taklimat kepada sesi perkongsian ilmu berkaitan disebar luas pada semua warga pendidikan khas. Pertama dia kata skor yang pertama ni dia kata tindakan dilaksanakan. Maksudnya ni bahaya sikit ni. Ada question ni. Okey, sekejap. Nanti kita kongsi balik. Cikgu tolong respon kau senyap je. Susah juga saya nak tolong. Jangan takut dengan saya. Saya tolong korang lagi. Supaya yelah sama-sama tolong kan. Kalau korang senyap, saya ni memang tak nak buat lah spekulasi kan. Okey. Kalau tajuk dia perkongsian ilmu. Sesi perkongsian ilmu berkaitan RPI. Kalau kira dekat sini yang skor kosong tidak ada. Tak buat langsung. Tapi dekat peringkat daerah kita ada buat hari tu berapa hari bulan Fatin lupa pula aku. Yang dekat PKJ hari tu kan kita buat peringkat daerah. Jadi sebenarnya Bulan puasa kan? Yang tu yang 27 Mac itu 27 April. Mac kan? Tapi bulan puasa lah. Betul-betul 27 Mac. Ke 7 Mac ke 25-26 Mac. Antara tu lah dua tu So sebab sebenarnya saya dah isi dah dalam grup. Kalau kita tengok grup apa tu? Grup RPI kan saya dah ada bagi yang saya dah ada pin dekat sini. So 25-26 ni yang bahan-bahan ni. Kan? So bahan-bahan ada dekat sini. 25 hingga 26 Mac. Yang ni kita dah bagi. Patutnya sekolah-sekolah JU ni dah buat lah dekat penataran kat sekolah. Tapi saya yakin diorang dah buat sebelum-sebelum ni pun kan. Betul tak? Jadi yang itu boleh masukkan lah laporan yang tahun lepas pun boleh, tak ada masalah. Fatin Oh Fatin. Fatin.
Yang tahun lepas pun boleh, tak ada masalah. Cikgu jangan fikir yang tahun ni. Kalau tahun ni ada, masukkan tahun ni. Kalau tak ada, masuk tahun lepas. Tapi sebenarnya sempat cikgu nak buat yang penyebaran RPI ni kan. Buat dekat dalam kelas LDP tu. Jadi adalah sedikit pelaporan. So saya kata kalau harap pada penyelaras je, takut pengsan pula penyelaras. Jadi buat sama-sama. Jadi buat laporan dia yang macam laporan hantar PLC dekat SU apa tu, ladap tu. So yang itu baru ada dilaksanakan itu baru dapat skor 1. Jadi skor 2 pula dia disebar luas pada semua warga pendidikan khas melalui pelbagai media. Yang ini saya yakin yang flyers tu boleh. Sesi perkongsian ilmu flyers kan kepada ibu bapa ataupun Facebook kepada ibu bapa. Tapi bila dia kata melalui pelbagai media, kalau kita bagi flyers dia baru 1. Kalau kita buat contoh, kita buat masa mesyuarat apa tu, mesyuarat pemuafakatan tu baru 2 lah. Lepas tu kalau yang tu dah ada 2 lah, so ada 2 melalui pelbagai tu boleh lah ada 2 lebih daripada 1. Kalau nak minimum lah dia melalui pelbagai ni maksudnya lebih daripada 1 ni. Kalau nak dapat skor ni. Okey, kalau yang skor nombor 3 ni sebenarnya paling senang. Tapi saya tak yakin lah sekolah-sekolah ni buat sebab saya pun rasa macam saya pun dulu tak ada buat dekat GPK lain dengan guru besar kan. Saya tak malu lah nak mengaku. Kita kena mengaku juga walaupun bukan salah pun kan, benda tak dosa pun, cuma kita tak buat. Ada ke sekolah yang buat? Saja je saya tanya, ada tak sekolah yang buat yang kat sini? Puan, kami ada bagi penerangan dengan GB. Siapa Sebelum tu? kita buat, Oh, Kak Maya Maya. okey. Kami Baik. pernah bincang dengan guru besar. Tapi pentadbir tak adalah. Guru besar dengan guru besar kita ada bincang dulu. Lepas tu baru kita buat perjumpaan dengan ibu bapa. Okey, baik. Kalau macam tu, sebab Kak Maya dah bincang dengan GB kan, boleh tak mungkin buat satu, saya bagi idea lah kat korang tapi saya tak paksa tau, nanti kan kata PPD paksa pula kan nak dapat skor 3, tak, saya tak paksa, tapi saya bagi cadangan sebenarnya bagus kalau cikgu-cikgu buat, sebab bila cikgu-cikgu buat GPK lain, lepas tu warga sekolah lain tahulah kerja buat cikgu ni berkaitan RPI. Diorang tahu kata ada buat RPI tapi diorang tak tahu apa itu RPI. Jadi kalau ada seorang yang buat boleh kongsikanlah slide tu dengan dalam grup RPI tu, sebab saya rasa kita ada slide-slide kan Fatin kan, slide-slide kita ada dalam Google Drive, cikgu boleh edit-edit masukkan, lepas tu boleh buat perkongsian ringkas. Paling-paling pada pentadbir je lah, lepas tu ambil sedikit gambar, lepas tu tulis je lah, biasa je, tak ikut laporan SPSK tu pun tak apa, tulis je macam PLC bersama pentadbir tentang RPI. Boleh. Yang itu simple juga. Jadi Kak Maya dah buat yang tu kan, cuma Kak Maya buat laporan sikit lah sebab dia nak dia nak bukti lah, kalau kita cakap mulut-mulut ni tak boleh nak bukti, boleh Kak Maya? Boleh Puan. Ada sikit saya, lepas tu kita attach gambar, lampiran gambar. Okay. Tapi tu baru 1. Tu baru 1, tapi bolehlah insya-Allah. Cuma saya ingat kalau boleh masukkan dalam pelbagai medium ni, mungkin boleh masukkan dalam Telegram, WhatsApp jugalah. Bukti kalau nak paling senang, kalau ada Facebook boleh masuk dalam Facebook, ataupun kita panggil ada saya tengok sekolah-sekolah dah banyak ada one page report kan. Kita kat PPD pun memang ada one page report tu. Boleh buat satu one page report, masukkan je lah gambar one page report tu dalam laporan, boleh. Jadi nampaklah bukti korang buat one page report tu. Tahu tak one page report tu? Macam apa tu nama? Macam yang saya selalu buat tu, tak perasan saya rasa hari baru ni kita ada nampak sekolah mana tu yang buat. Sekejap, lupa. Kat mana buka ni. Saya rasa, saya ada bagi Kak Asma satu. Sekejap Asma. Sebab masa tu Kak Asma dia minta. Mana?
Apa pula jap. Saya buka kat Canva ni lah. Ini tak ada. Satu lagi. Dia keluar yang dekat sini. Cek. Tak nampak dia yang butang. Dah tutup. Mana? Ni lah macam ni lah kan contoh. Tapi yang ini macam tak berapa yang ni lah kot. So ni one page report lah contoh dia. Kalau korang nak pun boleh je saya bagi contoh yang ni nanti edit. Tak ada masalah edit je yang ni kan. Sekejap saya terus bagilah. Saya ni jenis tak suka. Download. Nanti saya bagi. Lambat pula. Okey, yang ini kejohanan sukan ni. Jadi korang boleh letaklah dalam ni. Letaklah berapa hari bulan apa semua kan. Boleh change colour lah Okey. Jelas tak yang tu? Yang itu untuk ni lah untuk bahagian yang pentadbir atau lain ni pun boleh buat. Sebenarnya banyak sekolah dah buat one page report lah Okey, so ada kan? Ada ke yang, ada tak yang melapor macam tu ke? Macam mana? Suzy, sekolah Suzy ada tak macam pelaporan macam tu? Suzy tak dengar lah tu. Dan kelas ke Suzy? Suzy dengar tak? Hari tu saya buat untuk yang PAPR je pun, one page report tu. Ada scan dekat port tu. Okey. Tak, maksudnya ni nanti untuk semua sekolah lah Fatin. Kalau yang ni senang kan kalau nak. Saya rasa semua sekolah pun ada lah. Kak Maya tak ada kat sekolah Kak Maya? Macam tu. Biasa kalau Canva biasa je kan. Canva je. Canva biasa. Canva biasalah. Boleh lah macam tu. Boleh juga. Kalau ada perkataan macam tu dia lagi cerita lah kan. Dia macam bulletin lah. Okey. So yang seterusnya pengumpulan maklumat ni tindakan dilaksanakan. So ada maklumat peribadi, maklumat perubatan, maklumat terapi. So yang ini dalam Fatin, yang dalam borang tu kan ada juga kan Fatin? Kan? Ada. Kan? Maklumat perubatan ada tak? Kalau ni selalunya saya akan buat satu list khas lah untuk sekolah saya untuk minta tolong PPM pun boleh dia akan isikan. Maksudnya setiap murid tu kita kena refer balik dalam borang JKM dia. Doktor tulis diagnostik dia tu apa sebab benda tu kena detail lah. Berdasarkan doktor tulis tu lah dengan siapa yang diagnose dia tu apa semua. Tapi untuk yang borang baru ni dia tak ada. Tak ada Dia simple je yang borang baru ni. Yang tu selalu yang pakai web lama tu yang detail sikit. Oh ya ke, sekejap tengok. Lupa lah. So yang ini tadi apa dia kata maklumat peribadi. Lepas tu maklumat perubatan yang kat sini, keperluan perubatan. Khidmat sokongan yang kat sini je. Kan? Dia macam nak tanya kalau murid tu ada kena ambil apa-apa ubat ataupun dia guna alat sokongan je lah. Yang tu je lah kita masukkan. Yang lain-lain tu tak perlu pun. So ada maklumat peribadi ni dah ada lah maklumat peribadi bagi aku. Nama murid, tarikh lahir, umur, kategori, diagnosis ni maklumat perubatan. Kalau ni dengan keperluan perubatan, maklumat terapi ni dekat sini. Jika perlu. So saya rasa borang ni dah cukup lah kot. Nanti kalau dia komen apa-apa kita ni lah tambah je boleh tak? Kan? Kita isi dekat borang tu je. Isi dekat borang tu. Kalau ada sekolah yang terlebih ada masa tu boleh je masukkan. Kalau ada maklumat terapi lain, contoh ada budak pergi terapi apa-apa, lepas tu lampirkan bersama lah kalau saya. Lampirkan bersama. Contoh ada budak kita yang pergi speech therapist ke kan. Jadi boleh masa dia balik tu
Kan sebelum dia orang pergi kan dia orang mesti cakap, cikgu anak saya tak datang esok, dia pergi terapi ya kan. Okey puan boleh nanti balik sebelum puan balik daripada terapi tu, puan minta laporan terapi sikit dengan daripada 3PK ke terapis kat hospital tu. Dia kalau sekolah minta, cakap kat dia sekolah minta kan dia bagi. So yang itu minta parent snap aja ke ataupun bagi salinan lah. So cikgu boleh masukkan dalam cikgu punya lampiran borang RPI tu. Yang tu next lah Kalau yang buat sementara ni boleh pakai yang ni lah. Nanti kita tengok apa JPN maklum. So prasidang ni ada pelaksanaan. Prasidang ni ada pelaksanaan, ada perekodan. So yang ada pelaksanaan ni cikgu boleh masukkan apa tu tadi surat panggilan prasidang tu lah. Surat panggilan prasidang, lepas tu ada pelaporan tentang prasidang. Kalau konon ada pengulangan ni, kalau contohlah ada pengulangan, ni kan surat jemputan dah ada, tapi surat tak apalah, simple je kan. Kalau konon dah ada buat laporan yang terlalu panjang ke apa, kalau cikgu rasa cikgu nak buatkan QR code pun tak ada masalah Ni borang prasidang yang lengkap. Ni borang prasidang yang lengkap ni cikgu kena masukkan lah. Kalau ada minta tanda tangan, cikgu kena lengkapkan lah tanda tangan guru besar ke apa, ada tak? Tanda tangan kat situ. Saya pun dah tak pernah buat kan benda ni dah duduk kat Ada puan, tanda tangan guru besar ada. Ada mana buku tu? Buku apa nama? Buku RPI tu mana? Apa nama? Fatin. Buku RPI mana RPI? Buku dia. Buku apa? Ni. Ni bukan. Kan ada buku dia tu Fatin, mana? Awak ada tak? Ada, tapi kalau borang rumusan prasidang dia tu tak ada pengesahan apa-apa. Dia kosong je. Dia just tulis objektif apa tu je. Yang borang dia sebelum isi RPI tu. Siapa nama guru besar sains tu? Jaafar. Tak ada pula. Mana boleh punya soft copy ni? Dekat drive tadi ke kita? Drive. Tu apa nama? Ada tak dia punya ni? Tu rumusan prasidang kan. Sekejap kita tengok dia punya. Buku tu, saya nak tengok buku yang soft copy tu ni. Mana? Sebab buku soft copy tu dia kena buatkan QR code dia tu. Saya rasa ada lah buku dia. Tu dia sekali dalam surat edaran dia puan, dia punya buku edisi kedua tu. Tu yang warna kuning, warna krim tu bawah. SPI bilangan 7. Sebelah lagi. Bukan yang ni ya, modul ni? Bukan di bawah, SPI bilangan 7. Dia atas dia surat, bawah tu baru ada dia punya buku panduan edisi kedua. Kau hantar kat aku kejap. Ni. Tu ada dah, tu. Patutlah tak keluar tajuknya macam kita. Bagus betul internet. Dah keluar pun. Betul. Laju internet dia. Okay. Apa tadi kita bincang lupa pula. Apa rekodan borang prasidang. So borang prasidang Surat 21 Puan Ais. Surat 21 dekat ni ke 21 dekat page? 21 page pada ni kat bawah ni. 21 so 32. Ni okey, ni borang rumusan prasidang. Yang borang prasidang ni lah
Fatin? Lah borangnya yang atas tu. Tu rumusan prasidang. Tu je Okey, borangnya. okey, ini cadangan saya lah. Ini walaupun korang ada borang rumusan prasidang ni, boleh isi ni. Kalau nak tanda tangan guru besar, boleh je kat sini. Chop je dia punya tu. Lepas tu dia sign. Jelas tak? Dia sebenarnya bagus kalau ada supaya nampaklah kerja buat GPK tu, kerja buat apa cikgu-cikgu kita kan. Kalau tak dia tak, dia ingat kau isi yang ini je, senang je kerja kau, macam gitu kan. Saja je lah nak tunjukkan kita ni banyak kerja. Aku pula yang menambah kerja kau. Alah suruh cok dia sign je. Kalau nak lah kalau tak boleh je GPK kita pun boleh sebab dia nampak kosong kan macam tak ada pemantauan pula aku rasa kalau aku lah. Tak ada pemantauan daripada pihak yang lebih atas lah. Dia macam cikgu isi, bolehlah isi tapi tak ada pemantauan. Dia macam longgar sikit dekat check tu. PDC check dia macam kurang sikit. Okey, tadi dah tu. Okay, kita dah sampai sini. Okey, sidang pertama dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan tidak melebihi 3 bulan. So nanti tengoklah tarikh tu, diorang mesti suka benda-benda macam gitu tu. Tengok tarikh tidak melebihi 3 bulan dari hari pertama masuk ke sekolah. Bukti ni kita masukkan ni. Tanda tangan ibu bapa tanda tangan ibu bapa ni penting sebab biasa kita tengok benda ni yang tak ada. Yang ni ada, yang ni ada tapi tanda tangan tak ada. Tanda tangan pelaksana RPI, dah syok-syok ibu bapa, pelaksana pula tak sign. So ada semakan dan pengesahan dan surat persetujuan rancangan pendidikan individu lah. Okay. Kalau tak ada, dia kata ni sidang pertama dilaksanakan melalui bukti 1 sampai 5 ni. 3, 6. 1 sampai 6 ikut tempoh yang ditetapkan serta mendapat persetujuan ibu bapa. Kalau yang skor 2 pula dilaksanakan tetapi bukti pelaksanaan tidak lengkap atau tidak direkodkan dengan baik. Walaupun mengikut tempoh yang ditetapkan. Maksudnya mungkin semua ada tapi tak ada tanda tangan. Jadi dia dapat skor 2 lah. Yang bahagian tanda tangan kot. Saya rasa rumit sikit korang nak masuk-masukkan tu kan. Ataupun ada ibu bapa tak datang-datang kan. Tu yang tak datang tu buatlah strategi macam mana Okey, pelaksanaan RPI. Ini pelaksanaan RPI tindakan dilaksanakan oleh pelaksana RPI dilantik oleh jawatan kuasa kurikulum ataupun JPKS dilaksanakan terhadap MBPK bawah seliaan pelaksanaan RPI. Yang ni kan dah ada dalam minit mesyuarat tu kan. Dalam minit mesyuarat kan ada yang nama-nama tu. So pelaksanaan direkod atau difailkan. Okay, ni ini macam mana pula? Dia letak macam ni pelaksanaan dan perekodan PPI. RPI mengenapasi keupayaan dan cabaran. So sini keupayaan dan cabaran utama murid nyatakan direkodkan bersama dengan maklumat terperinci berkaitan keperluan sokongan selari dengan matlamat jangka panjang, pendek dan strategi intervensi murid. Yang ni rasanya ada dalam ni kan tadi kan? Betul tak Fatin? Kan? Dia RPI menepati keupayaan kan? Cabaran ada. Cabaran. Tu bawah cabaran utama nombor 18. Kan cabaran serta mengikut maklumat terperinci pada keperluan negara. So yang ni ada kat sini. Matlamat jangka panjang dan jangka pendek pun dah ada kat sini. Mana strategi intervensi. Dia akan tengok lah. Sajalah kok dia akan ambil rambang. Lepas tu dia tengok lah yang strategi intervensi ni sesuai tak dengan cikgu punya matlamat jangka pendek. Jaya suka ni. Dengan Cik Faris. Yelah untuk budak kita kan dia nak check lah sesuai tak sesuai kan. Kalau macam sekolah menengah kata mungkin kalau budak tu yang transisi ke kejaya kalau dia high function kan ataupun sederhana. Kalau yang rendah tu mungkin yang lain lah. So matlamat tu dia kena selari lah kan. Jangan pula jangka pendek lain, jangka panjang ni nak capai benda lain. Nanti dia macam tak tally. So kena semak balik lah ni. Suzy, Norisa, siapa lagi tu yang sekolah menengah? Azwani semak balik rakan-rakan tu. Kalau boleh bagi saya lah, kalau boleh senang korang buka balik RPI korang tu check balik. Sajalah kalau nak
Inilah kalau tak nak pun tak apa, nanti nanti kan ada ada ni kan catatan-catatan, jadi boleh buatlah ikut cadangan atau penambahbaikan So yang ini kalau korang buat macam tu, yang macam saya tadi cakap ada buat PLC nak kemas kini file untuk pemantauan ni, yang tu pun korang boleh ambil gambar sebenarnya untuk sesi perkongsian kan, boleh serampang lah serampang banyak mata. Okey, ini pembelajaran dilaksanakan melalui strategi intervensi, pengubahsuaian dan sokongan kepada murid. So RPI menyatakan cadangan strategi intervensi, pengubahsuaian atau sokongan ditetapkan adalah terperinci dan spesifik untuk mencapai matlamat jangka pendek murid. Okey, yang macam ni lah nak cakapnya. Macam yang kita ajar masa bengkel tu Fatin Ya. Ni macam jengkel. Lepas tu ditetapkan mengambil kira keupayaan dan keperluan murid. Nanti dia akan lontarkan soalan lah. Biasanya tak semua yang kita tulis tu boleh menggambarkan apa yang kita nak buat. Jadi biasanya soalan-soalan tu kalau dapat atur masukkan dalam ni bagus jugalah. So penilaian dan pemantauan RPI RPI merekodkan perancangan yang jelas dan terperinci bagi menilai dan memantau murid secara berkala. Contoh perincian penilaian dan pemantauan kemajuan murid secara formatif, sumatif, cara penilaian kualitatif yang lain. So yang ini dia kata kat sinilah ni penilaian ni. So kena ada lah ni dekat intervensi ni sebab kalau saya faham kalau saya ingat dulu ialah dia tak ada macam ni kan. Maksudnya kena letak penilaian ni bawah strategi ni lah melalui pemerhatian, selain semak, macam RPH kita lah. Melalui penceritaan, rekod anekdot kan. Puan maaf ganggu. Dengar tak? Okey. Nah, siapa tu? Saya Nabila dari SK Kota Masai 2. Kenapa SK Kota Masai 2 masuk dalam ni? Tak kena ke? SK Kota Masai 2 tak ada. SK Kota Masai 2? Tak ada. Tadi kita panggil siapa tu Fatin? Megaria. Tanjung Puteri Resort. SJKC Masai. Ni. Apa tu? SK Tanjung Puteri Resort, SJKC Masai, Taman Megaria, Taman Permas Jaya 2, SK Kopok, Bandar Si Alam, Seri Kota Puteri dengan SMK Taman Megaria. Kota Masai 2 tak payah. Tapi nak dengar boleh je. Tapi awak pula ditanya, boleh je. Maaf. Tahu ke? Macam mana? Apa dia? Puan, nak tahu juga apa tadi. Kota Masai 2 tak perlu lah sebenarnya. Nanti saya buat satu lagi sesi saya buat taklimat satu lagi untuk semua PPKI. Saya ni cuma nak untuk sekolah-sekolah yang akan dipantau dulu. Dengar tak? Okey, so pencapaian murid ni mana tadi? Pencapaian. So yang ini pencapaian murid direkodkan dalam borang rancangan PKI individu. So dia akan tengok yang sidang pertama hari tu sebab kalau tak silap saya korang dah sekarang sidang kedua, betul tak? Betul. Orang lain mana asyik suara patin je. Kalau ikut aku tak mencapai ni nanti. Okey. So ni kita dah ada pencapaian. So pencapaian ni kena isi yang masa sidang pertama tu sebab dia biasanya mungkin dia akan bandingkan lah RPI yang sidang pertama dengan RPI sidang kedua. Jadi kalau RPI tu yelah dia nak tengok lah kalau RPI sidang pertama tu tak capai sebab dah lebih 3 bulan kan tak capai, patutnya ada strategi intervensi lain, betul tak Fatin kan? Betul. Tadi tak nak dengar suara. Jadi kalau dia tengok sama, dia akan tanya apa justifikasi. Kalau saya sepatutnya tak boleh samalah. Kalau dia punya matlamat jangka pendek sama tak apa, tapi strategi tu sebenarnya tak boleh samalah. Okey, so pencapaian dia tu
dia kena rekod lah. Mungkin cikgu cakap dia ni selalu tak hadir ke apa ke bla bla bla. Tapi kena ada bukti lah kalau saya lah, kalau kehadiran dia tak datang ada bukti apa yang tindakan intervensi bila dia tak hadir apa yang sekolah buat. Mungkin sekolah keluarkan surat amaran 1, 2 ke ataupun 3 kan. Apakah intervensi yang cikgu buat supaya yang ini kenapa tak capai okey. Ataupun kalau dia sakit mungkin kena ada intervensi apa okey, yang itu jadi bolehlah bagi justifikasi kenapa pengulangan tu berlaku. Okey. Puan Ais, saya nak tanya yang Setiap 2 minggu ni. kalau ikut perekodan tu dia setiap 2 atau 3 minggu kan, perlu macam tu ke? Okey, kalau dia sebenarnya benda ni telah dibincangkan bersama dengan Nazir benda ni. Jadi Nazir pun dia dah faham benda tu. Jadi sebenarnya macam contoh, saya kadang-kadang tu saya tengok ada saya tengok ada sekolah-sekolah kan. Sebenarnya macam kalau kita bagi kerja rumah kat murid kita pun masa lembaran kerja tu pun kita janganlah biarkan lama-lama. Kalau paling-paling mungkin kalau kita sibuk pun 1 minggu lah kita tak tanda. Janganlah sampai berbulan-bulan. Kadang-kadang ada orang tak tanda kerja rumah anak murid ke apa ataupun sebab kita menilai kan. Kalau kita menilai tu dia sepatutnya macam gini. Kita buat secara yang kita buat seharian. Kalau kita berbual dengan orang kan kadang-kadang orang ni cakap gini kita terus menilai dia kat situ, betul tak? Itu penilaian dalam masa berapa minit. Tapi kalau yang untuk kemajuan murid ni dia nak cakapnya maksudnya kita kena menilai bagusnya setiap 2 atau 3 minggu. Kalau PBD formatif budak kita pun sebaiknya sebenarnya seminggu sekali. Jangan terlalu lama lah. Jangan sampai sebulan sekali kita nak check. Kecuali lah kita macam sibuk. Mungkin ada masa tu ada sukan ke apa kan. Tapi kalau boleh jangan terlalu lama. Sebab nanti dia sebenarnya menyebabkan cikgu tak boleh semak semula apa yang cikgu kena buat. Kalau budak ni tak capai, apa yang kita kena buat. Macam contoh kita masak. Kari hari ni tak sedap lah apa yang aku nak kena buat. Kita fikir terus kan apa yang kita nak buat. Jadi itu dia panggil semakan lah. Jadi kalau kita terlalu lama, lebih pada 3 minggu saat dia cadang ni paling lama 3 minggu, kita akan menyebabkan nanti 3 bulan ni pun tak cukup. Itu yang dia menyebabkan kita akan ada ulang balik strategi pada 3 bulan selepas tu. Jelas tak cikgu? Itu tadi analogi yang paling simple lah saya bagi. Jadi kalau macam kita bagi macam kerja bertulis tu sebenarnya kita buat penilaian kat situ kita boleh tengok lah dia punya progress juga kan kalau kita ambil yang akademik. Jadi kalau macam ni contoh menggunakan kad bergambar ni kan cikgu kan sebenarnya RPI ni cikgu masukkan dalam RPH cikgu juga. Masa kat bengkel tu kan saya ajar. Jadi masa tu kan cikgu dah nampak dia punya macam contohlah hari pertama Adam tak dapat lagi. Mungkin minggu pertama tu tak dapat. Minggu kedua tu ada perlahan-lahan. Minggu ketiga tu okey mungkin dapat baru 1 kad A konon kan. Jadi cikgu boleh letaklah baru dapat pada berapa hari bulan selepas yang pertama selepas sidang yang pertama tu berjalan. Lepas tu cikgu itu yang baru contoh intervensi pertama. Kalau tak dapat lagi cikgu cakap je lah tak dapat. Setelah 3 minggu masih tidak dapat intervensi pertama. Cakap macam gitu je lah. Dia nak tulis pencapaian je lah setiap 3 minggu tu. Sebab kalau tak nanti kita tak boleh, kalau bahasa Inggeris dia panggil counter measure lah kan. Kita semak balik apa yang kita boleh buat lah. Sebab ni kan akademi RPI kan pada murid. So yang ini yang kalau pertama ni cikgu tengok ni macam dah terlepas pula perincian pemantauan. Okey. So cikgu boleh sebenarnya cikgu boleh masukkan lah kalau dia nak detail. Kalau Nazir lah kan. Kalau Nazir dia akan check sekali dengan RPH kita. Dia nak tengok impak yang kita tulis kan. Walaupun prima ke apa kita patutnya boleh buka. Masa tu dia akan tengok. Sebenarnya macam gitu. Tapi kalau yang JPN ni saya rasa taklah sangat macam gitu kan. Tapi kita maknanya kita masukkan dalam pencapaian ni dia nampak dah ada tapi dia nak bukti pencapaian lah pula kat sini. Okey, faham. Pencapaian murid direkodkan dalam RPI mengikut matlamat dan perancangan telah ditetapkan. Ni nombor 1. So kalau cikgu dah buat 1 ni, kalau fahaman saya cikgu dah dapat skor 1. Cikgu dah pencapaian murid dia ni. Direkodkan RPI tetapi tidak menepati. Okey, panjang.
Panjang sikit lah yang ni. Okey, so pencapaian murid direkodkan dalam RPI mengikut matlamat yang telah ditetapkan. Bukti pencapaian direkodkan dengan jelas dan sistematik. So cikgu bolehlah ambil gambar kau dah dapat, kau tak dapat pun cikgu ada bukti lah yang lebaran kerja cikgu tadi tu. Boleh juga kan, ataupun cikgu buat kad-kad tu, yang kad ABC tu kan cikgu dah tik yang ni boleh, ni tak boleh kan. So cikgu tunjuk je lah pencapaian murid direkodkan dalam tempoh 2 atau 3 minggu sekali. 3 minggu lah kot kan, 2 minggu. Tapi bagi saya sebenarnya 2 atau 3 minggu ni yang kita mengajar lah cikgu. Contohnya macam yang contoh minggu depan kan ada di Fabali kan. Mungkin kita cuti 2 hari. Kalau ada yang sekolah cuti seminggu cuti sekolah. So yang cuti tu tak payahlah dikira tak kita lompat lah minggu yang berikutnya baru cukup 3 minggu. Yang minggu yang tak mengajar tu tak payahlah kira. Okay. Ini kalau nak skor 3 lah Okay, kalau yang ni cikgu boleh tengok lah skor berapa yang dapat kan untuk penilaian kendiri tu. Okey, sidang penilaian pula ada surat jemputan sidang penilaian sebab kita baru lepas sidang pertama kan. Sebab tu JPN tu dia nak tengok yang sidang pertama hari tu macam mana kan. Okey, surat jemputan sidang borang RPI sedia ada. Kalau konon cikgu dah selitkan kan hard copy tu dah masuk sebelum ni. Kalau cikgu nak buat QR code pun boleh ataupun cikgu buat macam yang kita buat kat PPI tu kan Fatin. Kita kata boleh rujuk bahagian contohlah B berapa tadi yang ada borang RPI tu. Kan rujuk A3. Boleh rujuk A3 kan. Bahagian borang rancangan. Sebab kalau cikgu isi lagi cikgu pun kalau cikgu makin lama makin tebal kan. Cikgu boleh rujuk macam gitu. Ya, siapa tu? Rohaida. Okey. Saya nak tanya, kalau macam borang RPI ni, seharusnya kita letak dalam satu fail ataupun kita letak dalam fail individu murid tu? Oh, dia sebenarnya dalam fail RPI lah kan. Kalau file RPI, tapi ada setengah sekolah lah, tak dinafikan ada setengah sekolah mungkin bajet dia besar. Saya perasan sekolah menengah. Sekolah menengah dia ada buat satu file murid. Boleh juga dia nak masukkan dalam tu, tapi dalam file RPI kena ada lah sebab kalau orang datang memantau Nazir ke ataupun JPN, takkan kita nak kaut contoh 100 orang budak kita 100 file kita nak bawa, betul tak? Macam tak berapa nak logik lah kan. Kalau yang sekolah nak sediakan satu-satu, yang kadang sekolah menengah dia sediakan satu, saya okey je sebab dia ada transisi ke Kejaya, dia ada benda-benda lain lah. Kalau yang sekolah rendah ni boleh juga cikgu nak buat, tapi jangan terlalu tebal lah file-file tu. Dekat file RPI kena ada. Sebab memang dia main kan. Kalau nak tengok terus tengok kat situ. Lepas tu kena kawal lah sebab saya tengok kadang ada saya pergi setengah sekolah, saya minta file RPI, ada cikgu pinjam, tak pulang balik dekat tempat file, tak ada. Jangan sampai macam tu lah. Kalau boleh ada, benda tu ada kan. Yang cikgu nak pinjam tu, yang tu yang bagusnya kalau satu-satu file nipis tu. Boleh? Oh jadinya sebab macam kita kat sini, kita masukkan dalam file individu murid, jadi sebenarnya RPI tu bercampur lah dengan yang lain, cuma ada partition RPI je lah dalam file murid tu. Boleh, yang itu boleh, cuma saya kata dalam file RPI tu kalau boleh ada jugalah sebab kalau tak nanti susahlah cikgu nak angkat file banyak-banyak tu kan. Kalau yelah mungkin kelas kita kalau orang nak pantau mungkin kita kadang ada setengah guru besar dia sediakan bilik-bilik yang macam sesuai untuk dia memantau kan. Jadi kalau banyak pula cikgu nak angkut nanti. Lepas tu dia pun agaknya nak kena selak dia buang masa dia lah. Dia akan mungkin dia lebih selesa kalau satu-satu. Tapi terpulanglah apa yang cikgu ada tu saya tak nak paksalah Okey, lepas tu perancangan penambahbaikan melalui borang RPI baru So dia akan
tengoklah tanda tangan persetujuan ibu bapa, penjaga. Ni pada sidang penilaian. So cikgu boleh juga semak dekat buku tadi tu. Mana buku dia? Hilang pula buku tu. Kat sini. So cikgu boleh semak lah yang dekat lampiran-lampiran ni, jangan terlepas lah apa yang perlu ada dalam file RPI tu. Sebab JB ni tak silap saya macam dah 2 kali dah. Lepas tu Segamat pun dah dilawati, Pasir Gudang ni tak ada lagi lah. Cuma kita kalau boleh, tak semestinya kita kena lawat kan, tapi kita buat lah apa yang terbaik Okay, ni dah nak habis. Dah habis dah. Ni je. Pukul 12. Yang ini aja. Jadi cikgu boleh tengok lah, bandingkan skor cikgu tu. Kalau macam masa cikgu buat skor Kendiri tu, cikgu bagi rendah, tak ada masalah sebenarnya. Nanti kalau dia meningkat, maksudnya ada ada perubahan lah kan. Okay, yang ni tak share lagi. Puan Ais, Cakap tu. nanti kalau nak tanya yang nanti kalau pembantu dia base pada rubrik yang dia bagi ni juga ke macam mana yang dia tengoknya? Betul, itulah rubrik yang telah dipersetujui dengan Aziz sekali. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ni yang kita kongsi sikit dapatan yang daripada JB ni. Sebab biasa JPM pun memang ikut daripada dapatan Nazir lah. Terima kasih. Sekejap letak kat situ je lah Cik. Okay, thank you. So pelaksanaan RPI ni cikgu kena tahulah dia berdasarkan yang tak didokumentasi tadi kan. Tak silap saya ada 5 kan. So ada SPI dia, garis panduan RPI 2, buku pengoperasian pendidikan khas, buku kod amalan dengan yang tadi SPI So benda ni kena ada di sekolah lah maksudnya tadi kalau boleh, kalau kita nak kata ada penyebaran, cikgu boleh juga buat poster, ada QR code, ada barang-barang ni semua dekat PPKI cikgu kan. Dia tak semestinya dekat luar bangunan, dekat dalam pun boleh untuk cikgu-cikgu kita. Lepas tu pastikan mengikut SPI, RPI dan disebarluaskan di sekolah. Jadi kalau disebarkan di sekolah ni, cikgu mungkin boleh letak dekat notice board dekat pejabat ke, ataupun dekat bilik guru ke. Kan notice board kat sekolah tu kan kadang ada ni kan, dia boleh letaklah satu dekat situ. Jadi bolehlah ambil bukti ke, ambil gambar ke, dah letak dekat situ. Macam yang baru ni apa nama? Lupa pula aku. Yang ada QR code yang kena letak dekat pejabat tu kan kalau ada pelawat datang. So RPI ditadbir secara terancang dan sistematik. Okay. Ekor RPI didokumentasi guna borang seperti dalam garis panduan. Jangan yang garis panduan yang lama, yang baru. Okay, surat persetujuan ditandatangani oleh ibu bapa ikut format. GPKS melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan RPI ikut proses yang ditetapkan. So nanti terutamanya lah GPK dan juga penyelaras RPI. Pelaksanaan RPI pun kenalah juga tahu step tu. Step yang dekat dalam buku tu kan, dia ada step timeline tu kena tahu Lepas tu kumpul maklumat, tarikh, gambar, laporan sebagai evidence. Prasidang seperti di atas, sidang pertama pun sama, kena ikut garis panduan, sidang penilaian pun ada. Okey, pastikan terancang dan sistematik ikut tarikh. Tarikh ikut proses. Contoh prasidang baru buat sidang pertama. Ada sekolah tarikh sidang pertama dulu baru prasidang. Ni dia tak buat sebenarnya ni, agaknya dia baru nak buat. So nanti kena ada quality check lah dekat sekolah. Quality check ni GPK lah kena check. Nanti dibantu oleh penyelaras RPI. Jangan minta penyelaras semua buat lah. Kita sama-sama buat. Nanti kita pandai So terancang masukkan dalam takwim, sistematik. Okey, buat ikut tarikh dirancang. Sekiranya tak dapat buat pada hari tersebut, ada justifikasi kenapa tarikh ditunda. Ni je lah. Okey. Jelas Saya rasa yang itu je saya nak sampaikan. Yang ini saya
Dia tak boleh kongsi tau ni sebenarnya kita masuk dalam grup JU ni je. Tapi saya rasa korang dah faham dah. Korang ikut yang tadi tu dah okey lah Okey, ada soalan tak lain? Rasa line ni tak berapa nak elok sangat lah. Puan S. Hmm. Yang 8 sekolah tu memang 88 tu dia akan datang ke macam mana? Ke ataupun daripada 8 tu pun akan ada Dia pilihan? akan datang 88 tu lah. Okey. Tapi ada makluman lebih awal lah maksudnya. Setakat ni tak ada lagi. Agaknya hari datang tu baru dia bagi tahulah kot. Kan? Kalau tak sebut, saya tak tahulah setakat ni belum ada lagi lah yang setakat hari ni. Cuma buat dulu sediakan saya tadi sebab Haji Yahya pun tahu saya tak berapa nak sihat kan. Jadinya mungkin saya kata saya nak pilih tarikh akhir November tu bukan akhir-akhir lah macam 10 tu lah, 10 sampai 15 tu lah macam tu. Sebab saya ingat kalau boleh ada sekali lah kan kalau nak kena tegur pun. Tapi aku dah bagi tahu korang nak kena buat apa. Puan, maksudnya selepas Deepavali lah Puan. Lepas Deepavali. Ini malah lepas Deepavali. Cuma saya kata tak tahu bila. Oh bukan start 28. Dia start 28 tapi saya dah minta dengan Haji supaya kita macam apa? Jadi saya nak tarik yang 10 ke atas. 10 dan ke atas lah. Baik. Terima kasih. Tapi janganlah cikgu-cikgu sediakan lambat pula. Maksudnya cikgu dah macam esok memang cuti lah kan. Maksudnya minggu depan tu dah start lah ada PLC sikit nak baiki-baiki file. Boleh? Masa tu boleh ambil gambar lah kan dah terus buat yang sesi perkongsian ilmu tu. Lepas tu kalau nak ajak contoh Kak Yati ajak GPK ke mesyuarat sikit. So ambil gambar lah. Buat laporan sikit ada perbincangan tentang RPI, tunjuklah buku RPI kat depan tu ke apa. Boleh Kak Yati kan? Dia sebut nama aku. Dia kata. Saya punya kamera tak nampak lah. Okay. Rasanya yang itu aja. Ada soalan lain ke? SJKC Masai ada soalan lagi? Tak Puan. Okey faham. Faham lagi siapa? Permas Jaya 2. SK Permas Jaya 2. Katin? Mahadi? Dengar tak? Ada. Okay, ada soalan tak? Tak ada Puan. Tak ada SMK Taman Bergaria Norisa ada soalan? Belum ada Puan. Nanti kalau ada saya tanya Saya PM Puan. Puan baca tahu telegram saya. Okey. Lagi siapa? Ni Nabilah ni tadi SK Kota Masai 2 tak apa. Okey, siapa Syazwa Amirah ni sekolah mana? Kopok ke? SK Kopok Puan. So ada soalan ke Syazwa? Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi. Nanti ikut rubrik tu. Ni Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah daripada mana? SK Taman Bergaria. Saya menggantikan sebab penyelaras CRK hari ni saya hanya menggantikan sementara lah. So jelas benda tu? Jelas Puan. Terima kasih. Okay, Mahadi dah. Suzy okey? Suzy seorang je. Suzy? Encik Hamzah dengan Azwani okey Ada apa-apa soalan? Apa Azwani tak dengar? Mic tak boleh on. Okay, ni Siti Aminah sama dengan Norisa. Kak Yati okey? Kak Yati dengan siapa Kak Yati Kamis dengan siapa? Puan, saya dengan Cikgu Idham Reza Puan. Tadi macam ada. Cikgu Idham. Okey. Nanti buat sama-sama. Kak Yati Okey Puan. Zaila, Kak Zaila dengan tadi Syazwa. Ni Aina Syaza ni mana Apalah.
Ainan Syazal SMK Megaria Puan. Cikgu saya okey, juga. okey. Okey, lupa. Okey, okey, terima kasih semua Saya ambil take picture macam ni je lah. Ada nak buka kamera ke? Saya punya kamera macam tak boleh pula berfungsi. Boleh juga. Okey. Nanti bolehlah tanya betul-betul dekat diorang tu. Kalau diorang tak tanya korang tanyalah je. Okey. Saya ambil je lah sebabnya kamera saya tak boleh, tahu dah buka tapi tak boleh, dia kena restart, nanti restart tak tahu lah. Nanti saya kongsi jugalah rakaman ni kalau nak Okay, sekejap 1, 2, 3. Okay, saya kongsi dalam grup apa nanti kan diorang tahu, korang jangan bagi tahu tau sekolah PPKI lain. Sebab saya nak semua buat file tu. Sebab walaupun yang 8 sekolah ni akan dilawati oleh JPN. Yang sekolah lain tu PPD akan tengok. Sambil saya tengok PAPR, sebab PAPR kita kena datang kan. Jadi kita akan tengok sekali lah RPI. Mahdi tak payah bocor kat sekolah lain yang korang ni 8 sekolah terlibat. Boleh? Boleh tak? Okey. Sebab kalau tak nanti diorang tak buat nanti aku pula pening kepala bagi briefing lagi sekali. Okey, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.